Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton setia Wanita hari ini? Hari ini hari Jumaat, pasti ramai juga dalam kalangan anda yang pun bercuti ataupun menghabiskan waktu hujung minggu anda ini bersama dengan keluarga. InsyaAllah hari ini saya, Fiza Sabjahan, bersama dengan Hawa Rizwana Rizwan akan menemani anda selama 1 jam ini dengan perencanaan yang telah pun dilakukan oleh rakan penerbit kami. Ya, cepat saja masa berlalu. Hari ini dah 27 Mei. Kita dah nak masuk bulan Jun dah. Separuh tahun dah kan? Hampir separuh tahun lah. InsyaAllah. Dan pastinya segala cita-cita yang ingin dilaksanakan pada tahun ini harapnya dipermudahkan. Apapun, banyak perkongsian akan kami bawakan kepada anda pada hari ini, terutamanya tentang topik hikayat perkahwinan. Tapi sebelum itu, kita nak bawakan fokus kita tentang isu kesihatan yang banyak dibincangkan kebelakangan ini, iaitu tentang HFMD ataupun penyakit kaki, tangan dan mulut yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kepada ibu bapa kalau boleh elak hantar anak-anak ke Taska, Tabika, Prasekolah, Pusat Jagaan Kanak-kanak kalau anak anda menghadapi HFMD ataupun ada tanda-tandanya. Betul, dan ini juga yang paling penting sekali kita sebagai ibu bapa ni kan, kadang-kadang kita nak luangkan masa bersama dengan anak-anak kita tetapi paling penting sekali kalau boleh janganlah bawa anak-anak kita ke tempat awam, dan kalau kita menggunakan sebarang alatan, pastikan alatan-alatan tersebut dicuci dengan bagus. Terutama sekali permainan anak-anak kita dengan bahan pencuci yang berasaskan klorin dan juga air bersih. Yang paling penting sekali, kalau kita mempunyai anak yang ada HFMD ini, bersihkan lantai rumah dan tandas sekurang-kurangnya sekali sehari. Apatah lagi kalau ada adik-beradik, betul tak? Kalau ada adik-beradik ni kita takut nanti berjangkit ke dan sebagainya. Dan kalau kita cuci ataupun buang lampin pakai buang tu, pastikan kita buang di dalam tong sampah yang tertutup dan asingkan anak-anak yang bergejala daripada yang lain. Betul, sebab mudah saja nak dijangkiti kan melalui air liur, najis dan sebagainya. Dan kes kalau kita tengok pun meningkat dengan begitu mendadak sekali, sebab itulah disarankan kepada ibu bapa jangan hantar anak-anak ke pusat jagaan. Ya, dan selain daripada HFMD, ini juga yang seringkali diperkatakan bukan saja di peringkat negara tetapi juga di peringkat global tentang masalah monkeypox ini yang disebabkan oleh jangkitan virus monkeypox daripada kumpulan orthopox viruses. Dan kita nak kongsikan kepada anda penonton bagaimana virus ini boleh ditularkan kepada manusia, Hawa. Ya, melalui gigitan atau sentuhan langsung dengan darah, cecair badan atau luka haiwan yang dijangkiti, melalui titisan pernafasan apabila ada kontak bersemuka yang berpanjangan, dan seterusnya kontak langsung dengan cecair daripada ruam di badan orang yang dijangkiti atau dengan objek tercemar seperti pakaian dan juga tempat tidur. Dan tanda-tandanya demam, sakit kepala, keletihan, ada ruam. Jadi itulah antara tanda monkeypox. Ya, ada macam-macam kan. Jadi tapi ini kita nak ingatkanlah diri kita dan juga anda penonton-penonton, kalaulah ada perkara begini berlaku, pastikan kita mendapat kepastian daripada mereka yang pakar kan sebelum kita menyebarkan berita-berita yang tak benar. Sebab kadang-kadang ini juga boleh menimbulkan rasa kerisauan dalam kalangan masyarakat dan ibu bapa khususnya. Jadi jangan kita sebarkan berita yang tak betul, kita dapatkan kepastian daripada mereka yang lebih pakar. Bila Fiza sebut tentang kepastian, sebelum ni kalau kita guna MySejahtera untuk scan QR code. Betul. Tetapi mulai hari ini, Health Alert Monkeypox dalam MySejahtera akan bermula. Jadi boleh dapatkan informasi ataupun apa-apa notifikasi melalui MySejahtera. Okey, itu tentang kesihatan. Kami juga nak kongsikan sesuatu yang menarik perhatian yang ini juga dikongsikan di media sosial dan juga di media-media semalam. Ini yang kita ambil daripada berita harian. Kereta RM RM1 untuk bantu ibu tunggal. Seorang pengusaha bengkel kenderaan dekat Dudang Tunggal hanya mengenakan bayaran RM1 kepada seorang ibu tunggal ini, iaitu Jamilah Mazaki, berusia 70 tahun ketika menjual sebuah kereta Pro 2 kancil bagi memudahkan urusan harian warga emas itu yang juga pembuat rempit. Masya Allah, hebatnya. Hanya menjual kereta tersebut dengan harga RM1 saja. Itulah, semoga dimurahkan rezeki untuk memudahkan urusan orang lain kan. Dan pada hari Jumaat ini kita nak kongsikan berita yang memberi inspirasi, yang menggembirakan, dan semoga doa yang baik-baik
diterima. Sebab lagi satu ada seorang pemuda ni pula, video pun viral, tular juga apabila dia ni nampak seorang pakcik ni berkaki ayam, kemudian dia berhenti di tepi jalan, dia bagi pakcik ni pakai selipar dia. Masya Allah. Walaupun berlainan bangsa dan juga agama, inilah keistimewaan kita rakyat di Malaysia ini yang sentiasa bersatu padu dan saling membantu mereka yang memerlukan. Dan saya pasti ramai juga lagi dalam kalangan rakyat Malaysia yang banyak melakukan kebaikan tanpa dirakam ataupun dikongsikan videonya. Jadi kepada anda yang terus membuat kebaikan, tahniah diucapkan, dan kepada adik ni tahniah juga kita ucapkan, dan semoga adik ini juga akan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Okey, dan topik kita pada hari ini kita nakkan perhatian dalam kalangan ibu bapa, pasangan suami isteri, juga anak-anak. Tetapi sebelum itu, jom kita saksikan rangkuman TikTok yang kami sediakan untuk anda. Jom kita saksikan. Jalan ini jauh, namun kita tempuh. Bagai bumi ini hanya milik berdua. Biar ku berlebihan mendekatimu, namun ku tunggu. Itu dia antara aktiviti yang dilakukan bersama anak autism, antara ibu dan anak. Ibu ini ajar seni mempertahankan diri kepada anak lelaki. Nampak tak? Ibu yang ajar. Itu yang penting sekali kan. Dan hari ini pun kena ada. Betul. Dan sebenarnya kan Hawa, kalau kita bercakap tentang wanita ini, sememangnya wanita ini mempunyai banyak keistimewaannya. Dan wanita itu juga kalau dalam keluarga kan, seorang ibu, seorang isteri dan juga seorang anak perempuan memainkan peranan yang sangat penting. Dan hari ini kita nak kongsikan tentang topik hikayat perkahwinan. Bagaimana ramai juga sebenarnya dalam kalangan wanita ini yang berkorban jiwa dan raga mereka demi mempertahankan perasaan dan juga keharmonian anak-anak ini, walaupun kadang-kala mereka ini menanggung rasa sedih, pilu dalam hubungan perkahwinan. Ini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda penonton. Ya, pastinya hari ini kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang akan kongsikan pengalaman dan juga khidmat nasihat khas untuk anda penonton WHI TV3. Jadi anda boleh saksikan terus di Facebook WHI TV3. Sambil-sambil tu kalau ada yang nak dikongsikan, boleh komen juga di situ. Bertahan demi anak-anak sampai bila ataupun perlukah, dan wajarkah sebenarnya bertahan rumah tangga ini demi anak-anak? Kita akan terus kongsikan bersama anda dalam Wanita hari ini. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Abang tak berusaha pun. Siapa cakap? Jelas kan? Jelas? Teha yang jelas sekarang ni, Teha yang dah putus asa dengan abang. Siapa yang dah putus asa sebenarnya ni? Teha, kalau Teha tak putus asa, Teha takkan minta berpisah dengan abang. Abang dah janjikan supaya takkan sakitkan Teha lagi. Kalau abang masih buat benda yang sama, macam mana Teha nak bertahan? Tahu tak, matlamat dalam perkahwinan ni bukan mencari pasangan yang sempurna, tapi menerima pasangan itu dengan sesempurna yang boleh. Sempurna? Sebulan 2-3 kali Teha lebam bengkak sana sini. Itu sempurna? Abang, kalau betul abang sayang, abang cinta, abang takkan naik kaki tangan dekat Teha lagi tau. Tolonglah bang. Berubahlah sebelum Teha yang berubah.
sedutan drama Andainya Tak Ada itu mungkin berlaku dalam kalangan anda penonton-penonton wanita ini. Ramai juga dalam kalangan ibu, isteri yang mempertahankan rumah tangga demi keharmonian anak-anak walaupun jiwa raga terseksa. Ini kita nak bincangkan bersama dengan anda penonton. Sejauh manakah anda sebagai seorang wanita ataupun isteri perlu bertahan demi anak-anak ini? Dan adakah pengorbanan itu berbaloi dan adakah ianya tidak akan memberi kesan kepada tumbesaran anak-anak ini jika anda bertahan dalam hubungan yang toksik sebegitu? Semua ini kita nak belajar daripada dua tetamu kita pada hari ini. Bersama kita di studio ialah Betty Banafe. Selamat datang ke Wanita hari ini. Terima kasih Hawa, Fiza. Alhamdulillah, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Masih lagi dalam bulan Syawal, dah penghujung dah. Dan kita juga nak ucapkan selamat datang kepada Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah, Pemindah Motivasi bersama kita dalam talian. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kena kuarantin sekarang ni, tapi okey, sihat insya-Allah. Alhamdulillah. Insya-Allah kita doakan terus sihat sebab kita rindu kemunculan Datuk dekat studio, tapi alhamdulillah dapat juga bersama dengan Datuk walaupun dalam talian. Baiklah, kita nak bercakap tentang topik hari ini iaitu bertahan demi anak-anak. Sebelum kita nak tanyakan kepada Datuk, mungkin kita boleh tanyakan kepada Betty dahulu tentang pengalaman Betty sendiri. Kita bercakap tentang hubungan rumah tangga. Saya kira kalau kita tanya semua orang, tak ada seorang pun yang akan menjawab kalau mereka mendirikan rumah tangga, mereka mahu perkahwinan itu tidak sampai ke penghujungnya. Pastinya mereka mengharapkan rumah tangga yang dibina itu akan kekal sampai ke akhir hayat dengan penuh kebahagiaan, sakinah, mawaddah warahmah. Tetapi Betty mempunyai pengalaman Betty sendiri, dan dalam ketika hubungan perkahwinan itu juga walaupun ada badai yang melanda, di peringkat awalnya Betty bertahan demi anak-anak. Ini yang mungkin Betty boleh kongsikan kepada penonton. Betul. Melalui proses perkahwinan, tiada siapa ingin berkahwin untuk bercerai. Jadi apabila kita berkahwin, kita try untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu yang kental dengan dugaan yang Allah kasih. Lama-kelamaan apabila kita sentiasa mencuba untuk mempertahankan, akhirnya kita sampai ke satu tahap yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita bertahan untuk anak-anak supaya anak-anak boleh membesar, ada bapa. Tapi lama-kelamaan bila Betty dah melalui proses itu, Betty terfikir sejenak, kerana perbuatan Betty itu, Betty ini dianugerahkan tanggungjawab untuk bukan hanya memberi makan kepada anak-anak, tapi membantu spirituality, fizikal anak-anak, bagi makan, bagi spiritual dan sebagainya, menjaga emosi mereka, intelektual mereka dan sebagainya. Tapi dengan keadaan kita yang berkorban hanya untuk mereka sebenarnya tidak menghargai apa yang kita lakukan kerana mereka merasa tertekan dengan keputusan yang kita buat demi anak-anak, dan akhirnya kita membawa kepada mereka satu direction depression. Jadi bila kita melihat depression, kita akan terfikir sebagai seorang ibu, aku bertahan, aku tiada cinta, aku tiada ini, tapi aku buat ini semua demi anak. I bukan nak menggalakkan bercerai, tapi I menggalakkan kita untuk berfikiran positif dan menjaga keharmonian. Kadang-kadang kita berkahwin tu kerana jodoh, rezeki dan juga ajak dan rahsia Tuhan. Kadang-kadang kita tak semestinya kita nak mempertahankan kalau itu bukan jodoh kita. Sebab apabila dia tidak boleh memberikan kita ketenangan dalam sakinah dalam jiwa kita, ataupun kita tidak boleh menerima, maknanya kalau kita sudah melalui ke tahap yang kita cuba untuk memperbaiki, kita cuba untuk menerima takdir, kita cuba untuk redha, tapi tetap tak sesuai. So kita kena bertindak demi kebahagiaan yang lain juga, kerana itu diletak di bawah tanggungjawab kita. Baik, itu sedikit sebanyak dikongsikan oleh Betty. Tapi bagaimana pula kita nak teruskan dengan Datuk, situasi mereka ini yang cuba bertahan setelah bertahun-tahun, lebih 10 tahun, ada anak-anak tetapi tugasnya seolah-olah sebagai seorang ibu tunggal, bapa tunggal, pasangan tak teruskan tanggungjawab. Adakah atau bagi nak tahu sejauh manalah seseorang itu perlu bertahan? Baik, ini isu yang sangat penting lah ya. Dan bila dah dengar kata Betty tadi, pengalaman peribadinya, maka kita memang terpanggil untuk berfikir dengan perspektif yang lebih terbuka. Ya, sebab bila kita menghadapi situasi seperti ini, sebenarnya ada 3 alternatif. 3 alternatif untuk pasangan suami isteri yang ada masalah. Pertama, of course, tak buat apa-apa dan sengsara. Itu yang memendam. Ya. Yang keduanya, bila keadaan yang tidak dapat kata itu diatasi dan memang membawa kesan yang negatif, lebih baik. Ya, dan yang ketiganya, ini yang kadang-kadang mereka tak nampak. Overhaul diri secara 360 darjah and move forward. Jadi orang baru yang can move forward despite what happened. Itu yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Tapi itu sebenarnya kena minta bantuan orang tengah, konsultan ataupun orang tua ya, untuk jadi orang tengah bila sesuai. Tetapi kalau misalnya punca bertahan itu sebab masalah macam drama tadi itu, kena pupuk, penagihan, tak bertanggungjawab, memang tidak dapat diperbaiki,
maka mungkin solusi kedua iaitu berpisah itu lebih munasib. Ibarat kata seorang guru tabah, dia kata kalau rumah tangga yang berkonflik, yang susah nak dibetulkan ni ibarat sakit gigi yang tak boleh di-repair. Dah pecah, lebih baik dicabut. Datuk, kita melalui pembacaan saya daripada di media sosial dan sebagainya, daripada apa yang Betty ceritakan dan apa yang Datuk katakan tadi, kita bukan menggalakkan penonton kita untuk berpisah. Ada kadang-kadang kita mengatakan bahawa kita ini bertahan demi anak. Tetapi ramai juga sebenarnya dalam kalangan mereka yang sebenarnya bertahan itu bukan demi anak sangat pun. Hari-hari bergaduh depan anak-anak yang akan memberi kesan dan trauma kepada anak-anak. Psikologi. Ya, kemudian ada juga sebenarnya dalam kalangan kita ini yang bertahan demi status diri, social status. Ada sebab-sebabnya lain, tetapi alasan yang digunakan adalah anak-anak. Sehingga kan daripada satu pembacaan saya, satu hari anak itu berkata, "Mami, Daddy, tolonglah berpisah kerana tak sanggup nak lihat hari-hari Mami dengan Daddy ini bergaduh." Datuk, kalau kita menjadikan anak ini sebagai alasan, hakikatnya bukan disebabkan anak, untuk kepentingan diri sendiri. Bagaimana ini juga boleh memberi kesan jangka masa panjang terhadap pembesaran anak-anak ini, Datuk? Itulah. Itu sebabnya kita sebagai mak ayah ni kena berubah. Betul kata Betty tadi. Bila kita bujang, kita tanggungjawab sebagai orang bujang. Bila berumah tangga, dah tanggungjawab sudah berubah jadi suami isteri. Bila sudah ada anak, betul dah naik pangkat jadi mak ayah. Jadi kita kena tambah ilmu, kena berubah, wiser and better, kan kata orang tu, berubah sesuai dengan tanggungjawab yang baru. Jadi memang ada orang yang bertahan bukan sebab anak-anak. Sebab macam begitulah, status, malu, tak nak masyarakat kutuk, ya, dan sebagainya. Tetapi betul, ya, Tuan Bapa memang dah banyak pengalaman mengkaunsul ribu-ribu kes, ya, bila mak bapak bertahan semata-mata kerana anak, tapi mereka tidak berubah. Bergaduh depan anak-anak, ya, kadang-kadang tu mempamerkan tidak menghormati, kasar dan sebagainya. Ya, yang penting yang kesan yang nampak sebenarnya kalau kita faham, rumah tangga tak berkat. Bila suami isteri tidur dalam keadaan masam muka pun, malaikat dapat dah keluar. Tak berkat. Ibu bapa sengsara, anak-anak sengsara. Anak-anak tak tenang. Yes, anak-anak pun akan dapat dia punya vibration, ya, aura yang negatif. Ya, anak pula kena dapat bandingkan mak bapak mereka yang selalu berkonflik dengan mak bapak kawan-kawan mereka. Ya, itu yang kita kena. Dan memang anak-anak pun bukannya tak peka. Mereka peka yang ibu bapa tu mungkin dah sirna kasih sayang, ya. So sebabnya sampai ada anak kata, "Abah, mak, eloklah bercerai." Dan I've seen cases like that. So Abah biasa jumpa kes yang anak-anak merayu, pada tolong nasihatkan mak bapak saya berpisah sebab mereka they are just kata tu killing themselves and killing us. Itu yang kadang-kadang kita terlepas pandang. So kita kena kata tu cari pertimbangan di antara pro and kontra tu yang mana lebih buruk, ya, kata Nabi SAW mahfumnya, ya, antara dua mudarat pilihlah yang paling minimum mudarat. Jadi kita kena consider untuk membangunkan diri, keluarga dan anak-anak, insya-Allah. Ya, kata kuncinya antara yang paling mudarat, kita pilih yang paling ringan mudaratnya. Ringan mudaratnya. Okey. Satu yang Betty nak kongsi, Datuk, apa yang kita lihat apabila kita menjadi selfless, kita percaya kepada tidak pentingkan diri kita sendiri, berkorban demi yang lain, so kita memberikan kemudaratan kepada anak melalui dari segi psikologi dan spiritual, dan kita merosakkan hati kita juga. Apabila kita, sebab itu Tuhan kata kita sentiasa kena bersangka baik dan sentiasa berada di situasi yang positif environment. Jadi bila kita ada positif environment, macam mana kita nak pergi ke positif jikalau hati kita dalam keadaan kesedihan? Apabila hati kita bersedih, sentiasa bersedih, kita tidak boleh melalui satu proses perbicaraan yang matang, yang baik, yang enak. Jadi kita sentiasa sakit. Automatically bila hati kita sakit, dia membawa isyarat kepada kita punya brain untuk hantar isyarat kepada organ yang hati tengah sakit. Jadi itu yang menyebabkan kita sakit kulit, kita sakit buah pinggang, kita sakit kencing manis, kita sakit apa. Kerana kita stres. Sebab itu kita tidak boleh ada stres. Macam mana kita nak elak stres? Apabila kita reda, benda yang macam kita tengok tadi cerita andainya takdir. Kita nampak sangat perempuan tu tak reda dengan dia punya takdir. Apabila dia dipukul, mungkin you tak boleh salahkan lelaki sahaja kenapa dia kena pukul. Mungkin juga cara kita provokasi. Mungkin kita tidak ada akhlak, adab ketika kita nak menyampaikan sesuatu masalah dalam rumah tangga, betul tak, Zah? So bila kita ada adab,
adab dan akhlak kita mencapai dengan cara yang baik. Tapi kalau lelaki tu memang yang tak baik, itu memang salah lelaki itulah. Tapi kita kena ada satu objektif, satu guideline. Bagaimanakah cara kita untuk menjadi positif, untuk kita menyelesaikan masalah. Kerana dunia ini memang tempat kita untuk diuji. Jadi kita kena percaya kepada konsep takdir, percaya kepada konsep redha, percaya kepada konsep forget, memaafkan, dan percaya kepada konsep move on, bersangka baik. Dan kerana kita percaya kepada perjalanan dan rancangan Allah. Jadi jangan takut untuk kita nak melangkah ke depan. Sebab ada cerita juga kadang-kadang dia dah tahu dia sakit, dia kena pukul, dia kena apa dalam rumah tangga, tapi dia tak nak tinggalkan rumah tangga. Faham? Ya. Dan ada setengah juga orang dia nak tinggal, dia nak tinggalkan sendiri tu. Ya, nak tinggalkan masalah tersebut, tapi ada campur tangan pula dalam kalangan ahli keluarga lain. Tak kasih. Tapi bila dia takut nak keluar, nak hidup sendiri kat luar tu kerana dia tidak percaya kepada rezeki Allah. Ni kalau aku tinggalkan lelaki aku ni, macam mana duit makan aku? Anak-anak macam mana? Kadang-kadang banyak fikir. I keluar, I tak fikir what is next in my life. I just keluar, I kata, ya Allah, lagi I rasa lebih dekat dengan Tuhan kerana dia lah tempat satu-satunya untuk kita minta. Jadi kita terus kerana kita faham kita diuji oleh Allah kerana Allah sayangkan kita. Tuhan nak kita minta dengan dia. Tuhan nak kita ke depan. Kita nak move on. Jadi kita ada drive untuk ke depan kerana kita yakin adanya dia. Faham. Datuk, mungkin Datuk nak komen sikit. Tok Abah kan, ramai orang panggil Tok Abah. Kalau kita bercakap tentang apa yang Betty katakan ini, dan mungkin ramai juga dalam kalangan penonton kita yang mengalami masalah yang sama. Kadang-kadang nak buat keputusan sendiri tu tak cukup kuat. Tapi bila dah buat keputusan, orang di sekeliling kata. Sebab kadang-kadang apa yang digambarkan dengan apa yang dilalui itu jauh berbeza. Jadi ahli keluarga cakap, janganlah, bertahanlah sikit, kesian anak-anak. Anak-anak nak besar tu, tunggulah lepas SPM, contoh. Jadi bagaimana sebenarnya peranan orang di sekeliling juga penting supaya individu ataupun wanita ataupun isu ini tidak terus ditindas, tertekan, dan banyak kes-kes yang kalau kita lihat, Datuk, mana isteri didera suami, ada yang sampai koma dan sebagainya akibat daripada terlalu bertahan ini. Itu sebabnya kita tak dapat tidak kena ada ilmu lah. Baik orang yang berumah tangga ataupun sanak saudara keluarga yang terlibat ni kena ada ilmu sedikit. Contohnya dalam masa akad nikah tu, kita suami kena baca taklid nikah. Dan salah satu statement yang semua negeri taklid nikah ialah bila suami memukul atau mengkasari isteri ataupun tidak beri nafkah selama 4 bulan berturut-turut, maka isteri pula melapor kepada pihak yang berkuasa dan bayar RM10, maka akan gugur 1 talak. Sebenarnya sistem tu dah cantik, tapi sebab jahil ataupun itulah yang mereka tak faham, ataupun sebab itulah malu yang tak bertempat. So, yang pertamanya kita kena tengok apa punca dulu. Kalau punca konflik itu, punca yang sengsara itu benda-benda yang tidak wajar, memukul, lepas tu kata tu menghina ataupun ingkar Tuhan, dia memang memilih perkara-perkara yang dilarang oleh Allah lah, ataupun perkara-perkara yang memang yang tidak boleh dimaafkan, maka tak boleh kita bertahan. Itu salah tempat. Itu salah tempat dan tak kena. Dan of course kita kena ingat hakikat, ini yang selalu para asatizah pesan, tidak akan rugi orang bermusyawarat, tidak akan menyesal orang istikharah. So istikharah banyak-banyak dan mesyuarat dengan ahli keluarga. Yang mesyuarat ramai-ramai dengan fikiran terbuka dan terangkan all the masalah, situasi yang sebenar dengan bukti-bukti, fakta-fakta, agar semua pihak akan menyokong ataupun memahami. Bukan kata alah bertahanlah, sabarlah, tunggu SPM lah dan sebagainya. Padahal kadang-kadang bila walaupun terpaksa berpisah sebelum SPM pun, kalau itu yang terbaik, maka Allah akan berikan kebaikan, insya-Allah. Semuanya berbalik kepada keyakinan seseorang itu juga kepada rezeki. Dan Muhammad Yusof Amran ada kongsikan di Facebook WHI TV3. Ditulisnya, saya seorang lelaki dan saya nak beritahu, dia tulis, I'm telling you girls, don't waste time, jangan bazir masa, tak payah bertahan untuk anak-anak, buang masa. Itu pendapat beliau. Dan mungkin faktor orang nak berpisah ni berbeza, ada yang ekstrim kan. Dan saya ingat lagi sebenarnya pesanan daripada Tok Abah dulu. Kita selalu jemput Tok Abah di Wanita Hari ini kan. Tok Abah kata kalau daripada kita bercinta, pasangan kita tu dah naik tangan, dah maki-maki kita, maknanya kita kena fikirlah banyak kali. Betul tak Tok Abah? Betul. Kalau dia dah berani sebelum kita mendirikan rumah tangga, apatah lagi kalau kita dah menjadi hak mereka kan. Betul. Kita nak kongsikan banyak lagi bersama dengan Betty dan juga Tok Abah kita. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan pengakuan ini yang sempat dirakamkan oleh rakan wartawan kita, Ain. Silakan. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Lumrah perkahwinan ada pasang surutnya, hubungan suami isteri mana yang tidak dilanda badai.
Tidak mudah mempertahankan rumah tangga, apatah lagi memperjuangkan hubungan yang dibina seorang diri. Dayana Kasim, 42 tahun, menceritakan pengalamannya yang memilih untuk sanggup bertahan dalam perkahwinan yang tidak membahagiakan demi anak-anak. Meskipun perkara tersebut meninggalkan kesan yang mendalam terhadap dirinya, dia mengakui apa yang terjadi menjadikan dirinya matang dan lebih kuat. Saya telah pun berkahwin pada tahun 2015 dan perkahwinan kami dikurniakan sepasang cahaya mata lah. Awal perkahwinan tu macam semua orang juga bahagia, semuanya indah. Sampailah saat anak kedua saya lahir, saya rasa masa tu dalam tahun 2018 macam tu. Masa itulah dugaan dan ujian datang untuk saya dengan suami. 3 tahun jugalah saya bertahan dengan perkahwinan yang sangat-sangat toksik ni. Sepanjang 3 tahun tu juga macam-macam saya hadapi. Dicurangi, dipukul, dihina, apa je semua saya hadap. Azabnya hanya Allah je lah yang tahu. Bukan saja penderitaan dari segi fizikal, tapi mental tu tak payah cakap lah kan. Kadang-kadang sampai saya rasa saya ni macam dah tak wujud dalam kehidupan dia. Emosi saya masa tu tak payah cakap lah. Memang sangat-sangat terganggu. Tapi masa tu saya fikir saya kena bertahan demi anak-anak saya. Tu je yang saya fikir. Sebab saya sendiri datang daripada keluarga yang berantakan dan saya faham sangat perasaan bila kita dibesarkan tanpa kasih sayang seorang bapa. So saya tak nak benda tu jadi pada anak-anak saya. Itu paling penting lah. Saya fikir satu perkataan je. Saya tak nak benda tu jadi pada anak-anak saya. Saya tak nak anak-anak saya lalui apa yang saya lalui dulu. 3 tahun ujian tu jadikan saya lebih kuat. Sangat kuat. Alhamdulillah. Tapi pada saya cukuplah 3 tahun untuk saya bertahan. Pada saya, anak-anak akan lebih bahagia kalau ibu bapa dia bahagia. Bila difikirkan balik kan, bahagia tak anak-anak saya selama ni walaupun kami berdua tak bercerai, tapi hari-hari gaduh, masam muka, benci-benci, jerit-jerit dalam rumah. Bahagia ke anak-anak saya kalau macam tu? Mungkin saya pernah cuba bertahan demi anak-anak saya dan saya takut dalam keadaan sekeliling, tapi nasihat dari kawan-kawan, dengan keluarga, kesedaran diri sendiri membuatkan saya pandang ke hadapan. Mulai sekarang saya cuba untuk letakkan diri saya yang pertama. Saya mula untuk cuba sayang diri saya dulu. Macam mana saya sayangkan anak-anak saya. Sebab saya rasa kalau saya sendiri tak bahagia, macam mana saya nak bahagiakan anak-anak saya? Persoalannya kalau sendiri tak bahagia, bagaimana nak bahagiakan anak-anak ini yang mungkin ramai dalam kalangan anda penonton yang melalui dan juga mengalami masalah yang sama. Tapi tak sempat nak kongsikan ataupun segan nak kongsikan bersama kami. Tak apa, kita akan terus kongsikan hari ini bersama dengan Dato' Dr. Muhammad Fazilah Kamsah dan juga Betty Banafi. Ya, dan mungkin ramai juga yang takut untuk meninggalkan sesuatu institusi rumah tangga tu demi anak-anak, katanya risau, takut anak stres, anak tertekan, depres dan sebagainya. Dan kita pun nak fahamkan kepada anak-anak, okey, ibu bapa berpisah tak semestinya akan ada masalah lain yang akan timbul. Kalau pandangan Betty sendiri bagaimana? Macam mana untuk nak tenangkan anak-anak, fahamkan mereka berpisah ini untuk kebaikan yang lebih baik? Okey, I ada pengalaman because I tak sangka dan I berpisah ni pun adalah sebab anak I yang berumur 6 tahun bila dia bersuara. Pada ketika itu memang I bertahan demi anak-anak sebab anak kecil lagi waktu tu. Tapi bila dia tengok kita asyik bergaduh, dia cakap, "Mami, I don't think you should live in one roof." Dalam hati I, siapa ajar dia perkataan roof tu? You know, siapa yang ajar dia dalam perkataan? I terdetik hati, I terfikir, so all this while aku bergaduh. You know, sometimes I told dulu my ni, I kata I tak nak bergaduh depan anak. Daripada I sebelum kahwin, I dah letakkan satu syarat, tak nak bergaduh depan anak kalau ada anak, dan I nak berbaik sebelum tidur. Tapi syarat-syarat semua tak jalan ketika I kahwin. So bila I dah lalui dan I bertahan 7 tahun tahun yang ke-7 tu I rasa I kena bertahan lagi lepas budak ni bersuara. Lepas I kata, I giving her the depression dalam life dia. And I pada waktu tu tak pernah berkongsi masalah dengan keluarga ataupun sahabat. Kalau you tengok sekarang ni banyak orang share dekat social media, bergaduh sikit share. I never share. Even my sahabat baik I pun tak boleh bau yang I ada masalah rumah tangga. Nobody can smell that. Then bila I cakap dengan my keluarga yang I nak bercerai, perkataan awal keluar, kau ada skandal ke? I kata, tak, I don't think I can live. I don't think dia ni sesuai untuk I sebab I sakit. Waktu tu I dah dengar eczema, kita stres tau. Bila kita stres, penyakit yang tak pernah datang kat diri kita tau. Sebab tu I kata, kita kena jaga hati kita. Jadi apabila kita hidup dengan pasangan toksik, kita kena cari jalan keluar macam mana doktor cakap.
yang kita kena cari terapis, orang yang berkenaan saja. Jangan kita share dengan orang sembarangan. Orang tengah tu lah kan. Jangan dengan ibu kita pun jangan. Sebab nanti ibu kita benci, kita baik lagi dengan dia. So kita kena hati-hati dengan siapa kita nak share dengan masalah kita. Dan I pernah terjumpa dengan satu kes berstatus tinggi, which I don't have to mention names. I tengok kehidupan mereka sangat berpura-pura kerana mereka harus menjaga status dan mereka tak bahagia berduduk dalam keadaan tu. Apa yang mereka nak, yang I terfikir, dia ada skandal, dia ada lelaki luar, dia tak bahagia dengan lelaki dia pun ada orang luar kat sana. Tapi and then I cakap dengan dia, what are you looking for in your life? You are actually bagi hati you lebih sakit lagi dan you takkan tenang. You tak boleh tipu, you ada guilty conscience yang tinggi. Dan you tidak akan tenang dalam membuat begitu kerana at the end of the day Tuhan kasih kita ujian ada untuk kita lebih dekat dengan dia. So kalau you kena menjaga hati kerana hati itulah yang menentukan you punya direction, you punya kehidupan, you punya kebahagiaan, you punya hormon-hormon yang diimbas keluar daripada badan. Semua itu you bertanggungjawab pada diri you sendiri. At the end of the day, bila you mati, badan you tinggal. You bawa roh you. You kena jaga roh tu. Itu yang saya cakap. Betul tak, Datuk? Okey. Datuk, apa yang Betty katakan ini kan, Datuk? Kadang-kadang kita nak bercakap ni, sampai bila kita harus bertahan? Macam tadi, kita dah lihat di Dada-Dada Akhbar, banyak kes yang dilaporkan akibat daripada kadang-kadang kita ni lalu nak bertahan, walaupun telah dipukul, diganasi dan sebagainya, kita tetap mahu bertahan, mempertahankan rumah tangga tersebut sehingga akhirnya dapat membinasakan diri. Kerana mungkin ramai juga dalam kalangan kita merasakan bahawa kita kena usaha dulu, kena cuba. Tetapi dalam kita nak berusaha itu dulu, sampai ke tahap mana kita harus berusaha untuk mempertahankan hubungan kita dan kemudian kita harus juga memikirkan tentang diri kita sendiri, Datuk, sebagai manusia. Betul, tak dapat tidak. Ya. Kita boleh bertahan hingga tahap-tahap yang munasabah. Yang Tok Abang sebut tadi tu, kalau dah kena pukul, ya, ataupun kena hina, ataupun kena mental abuse tiap-tiap hari, ya, ataupun suami tak bertanggungjawab, terlibat dengan penagihan dan sebagainya, maka ada sebab-sebab untuk menjauhkan diri, uzlah, ya, sama ada berpisah ataupun sementara. Sebab orang macam ni kena diajar, ya. Kadang-kadang bila kena pukul, buat laporan polis. Itu langkah pertama yang semua orang akan pesan. Bila kena pukul, ada tanda-tanda, buat laporan polis, periksa doktor, simpan dokumen tu, ya, sebagai bukti. Supaya suami berhati-hati sebab, ya, dan lah tak dapat tidak, ya, saya suka bila Betty kata tadi, kita kena jaga diri kita dulu. Sebabnya semua ulama akan pesan, bila kita rapatkan hubungan kita dengan Allah akan repair hubungan kita dengan sesama manusia. So, tiap-tiap orang yang bermasalah, suami dan isteri, kalau boleh, betulkan diri masing-masing. Betulkan. Macam Betty kata tadi. Bila dia dah betulkan dirinya, dah rapat dengan Allah, ya, maka suami masih tak appreciate. Don't worry. Nanti Allah akan datangkan orang lain yang boleh appreciate. So, the onus is on us. So, when we overhaul ourselves 360, maka Allah akan datangkan kepada kita orang yang munasib untuk membahagikan kita. Kita ada hak tu. So dengan syarat, semuanya syariat compliant lah, ya, kita ikut apa yang sewajarnya. So itu satu perkara. So kita ada hak, ya, dan yang penting jangan sibuk nak meminta hak tapi berikan hak juga. Tetapi orang perempuan terutamanya yang jadi mangsa, sebenarnya bila ada aktiviti tadi yang mak mengajar anak self defense, saya suka kalau semua orang perempuan ajar self defense. Ya, semua orang perempuan ajar self defense. Kalau suami lain macam-macam, Tabah boleh tengok cerita Bruiser, bantai balik suami baru pada dia. Itulah ilmu yang kita katakan, bukan ilmu dari segi teorinya, ilmu fizikal pun kena ada juga, ya, Datuk? Yes, ada kewajipan sebenarnya. Baik. Mempertahankan diri adalah satu jihad. Mempertahankan diri sampai mati pun adalah mati syahid, insya-Allah. Sebab itu tanggungjawab. InsyaAllah. Baik. Dan sekarang ini kita nak dengarkan pula apa kata kawan-kawan kita, termasuk seorang rakan selebriti, tentang topik kita hari ini, bertahan demi anak-anak. Okey, pada saya sebagai seorang ibu, keutamaan untuk menjaga kekuatan mental seorang ibu tu perlu dititik beratkan dahulu sebelum perkara-perkara lain yang terlibat dalam perhubungan. Sebab untuk saya sendiri, pengalaman saya sendiri, apabila saya meletakkan anak sebagai fokus utama dalam perhubungan, itu sudah salah. Dalam perkahwinan untuk saya, fokus dalam perhubungan tu perlu kepada suami dan isteri dahulu sebelum anak-anak. Sebab macam mana kita nak ada anak-anak yang jaga kebajikan anak-anak dari segi fizikal dan juga mental mereka, jikalau suami dan isteri punya base tu
Terima kasih kita ucapkan buat Sheila Hamzah atas perkongsian itu ya. Dan harapnya sedikit sebanyak yang kita kongsikan kepada anda memberi iktibar dan juga pengajaran. Tapi kita juga nak tanyakan kepada Datuk lah, bagaimana untuk seseorang itu mencari kekuatan untuk membuat keputusan yang baik demi diri sendiri, demi anak-anak juga, supaya misalnya lah nak bertahan demi anak-anak tapi dalam masa yang sama ada skandal dan sebagainya kan. Itu seolah-olah seorang yang penakut. Jadi macam mana untuk jadi seorang yang berani, Datuk? Yang pentingnya kita kena cari punca masalah tu dengan tepatnya, sebab kadang-kadang psychological, physical, orang ketiga, mak bapak ataupun, dan jangan lupa, Ustaz apa selalu sebut, jangan lupa the possibility of masalah paranormal, kena gangguan, kena sihir, itu ada kemungkinan. Jadi kalau tidak diatasi kerana kesian, rumah tangga bercerai-berai. Ya, satu. Yang keduanya itulah dia. Selalu tak apa pesan, kalau kita ada masalah, ingat pesan Hasan Basri. Ya, pergi kepada basic. Solat taubat tiap malam, istighfar 100 kali, maafkan semua orang, dan kalau boleh itulah sedekah subuh dan berdoa waktu sedekah subuh. Dan malahan kita selalu dengar ustaz-ustaz pesan kat kita, memaafkan semua orang sebelum tidur adalah sifat-sifat penghuni syurga. Barang siapa bertaubat tiap malam, maka hatinya bersih. Bila hatinya bersih, dia akan menarik kata tu hidayat Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah, rezeki-rezeki akan terbuka, dan hampir semua masalah dalam dunia dapat diselesaikan dengan bersolat taubat tiap malam. Dan survey taubat di Malaysia cuma lebih kurang 3% orang yang melakukannya tiap malam. So why not kita yang bermasalah, kita cuba gunakan prinsip yang asas ini. Dan yang lain tu kita ikutlah cari ilmu, teruskan So the basic thing kena faham, mudah-mudahan we are on the right track, because bila kita betulkan diri kita 360, bab kata skrip tadi tu, suami isteri tidak sempurna. So kita dijodohkan untuk melengkapkan each other. Tetapi kalau pasangan itu memang tak boleh nak dibetulkan sebab memang kurang ajar, memang kaki pukul, memang kaki gaduh, beyond repair, ni takdir mualaf, kita tak boleh nak ubah lah apa nama peperangannya, maka kita mungkin cari alternatif yang pertama, jangan sengsara. Yang kedua, berpisah. Yang ketiga, kita overhaul diri kita. So, untuk dapat kekuatan, kita kena cari support group. Support group tu mungkin keluarga kita ataupun WhatsApp group yang spesifik. Orang-orang yang dapat memberi bantuan. Betul kata Betty, jangan cerita pada siapa-siapa pun yang tidak boleh membantu. Sia-sia dan takut-takut bawa dosa saja. Cari orang yang boleh membantu. InsyaAllah. Dan saya kira apa yang Datuk katakan itu sememangnya memberi satu rumusan lengkap kepada perbincangan kita hari ini. Tapi Betty, sedikit daripada wanita kepada wanita yang lain. Bagaimana harus kita berani untuk membuat sesuatu keputusan agar kita tidak membinasakan diri kita dan anak-anak kita? Yakin pada diri, yakin pada diri, terima takdir, always remember kita kena sentiasa move forward, dan seperti Datuk kata, positive environment. Kita kena sentiasa berada dalam lingkungan yang positif. Mencarilah lingkungan yang positif. InsyaAllah dia akan bantu kita untuk ke depan. Kerana orang perempuan ini kita punya kekuatan naik dan turun. Jadi kita kena sentiasa mencari positive environment. InsyaAllah. Itulah dia. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Betty dan juga Datuk di atas perkongsian pada hari ini. Daripada wanita kepada wanita dan daripada seorang tok abah, seorang ayah yang nak dikongsikan pengalaman tadi dan sedikit nasihat kepada anak-anak yang mungkin sedang menonton ketika ini, rakyat Malaysia yang mungkin ada dalam kalangan anda yang mengalami masalah dan situasi yang sama. InsyaAllah cari jalan penyelesaian terbaik, overhaul diri dan jangan siksa diri anda untuk terus bertahan menggunakan alasan anak-anak ini. Cari kebahagiaan anda juga dan insyaAllah jalan terbaik dalam hubungan rumah tangga anda. Ya, harapnya segala perkongsian pada hari ini dapat membantu kita sama-sama menjadi insan yang lebih baik insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada anda yang memberi komen di Facebook kami WHI TV3. Pastinya banyak lagi akan kami bawakan kepada anda. Kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih bersama Wanita Hari Ini TV3. Baik, hujung minggu ini biasanya akan banyak rumah terbuka, ingin berjumpa sanak saudara dan juga rakan-rakan. Jadi pastinya anda ingin tampil lebih berseri. Dan oleh itu hari ini WHI kita teruskan bersama Datuk Azwel Muhammad Razi, iaitu pengasas V Asia Cosmetic dan juga Healthcare, untuk kongsikan produk-produk daripada V Asia. Silakan Datuk. Okay, terima kasih Hawa, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Datuk sihat? Alhamdulillah, Hawa. Saya dengar suara saya balik. Apa pun terima kasih Hawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini. Hawa, hari ini 26 Syawal ya. Saya percaya kalau wanita lelaki yang menonton wanita hari ini
semua pastinya nak kulit yang cantik, kulit yang mulus, nak berpenampilan menarik. Tetapi berapa ramai antara kita sebenarnya yang kurang menitik berat soal penjagaan kecantikan kulit tak mengamalkan suplemen, tak mengamalkan makanan sihat, makanan seimbang Tahu tak anda sebenarnya 80% daripada gentian kulit kita sebenarnya adalah daripada protein yang terkandung dalam kolagen, yang mana protein inilah yang dapat membantu untuk membentuk tisu kulit yang lebih anjas, yang lebih tegang dapat membantu mengurangkan rekahan Jadi pengambilan kolagen ini dapat membantu mendapatkan kulit lebih cantik, lebih awet muda Sebab tu pentingnya kita mengamalkan makanan yang sihat, seimbang Kalau boleh anda yang suka makan buah-buahan itu sangat bagus, tapi sebenarnya buah-buahan yang kita amalkan tidak cukup Sebab apa? Masih lagi kurang sebab tu kita perlukan makanan tambahan seperti Advance White ni yang mana tinggi dengan vitamin C, tinggi dengan astaxanthin, antioksidan supaya kulit kita lebih, kata orang tu, awet muda, lebih tegang, lebih anjas. Dan kalau lihat dekat TV ini adalah antara bahan-bahan yang terkandung dalam Advance White salah satunya adalah astaxanthin yang mana mengikut kajian astaxanthin ni, pengambilan astaxanthin ni bersama dengan 6,000 kali ganda vitamin C, 500 hingga 1,000 kali ganda vitamin E, 800 kali ganda coenzyme CoQ10. Betapa hebatnya rumusan astaxanthin ni yang mana sangat-sangat membantu anda untuk, kata orang tu, melambatkan penuaan, mengembalikan keremajaan kulit Kata orang tu, kalau dah berusia kita nak reverse aging kita tu balik. Jadi dengan makanan tambahan seperti Advance White ni sangat-sangat membantu anda, terutamanya wanita yang risau. Saya percaya setiap wanita rata-ratanya kadang-kadang kurang rehat, kurang tidur sebab apa? Terpaksa buat macam-macam kerja dalam semasa. Lelaki pun sama, jangan lupa dapatkan Advance White ni. Saya kira kalau anda minum seawal botol pertama ni, anda dapat lihat keberkesanannya, kulit kita lebih, kata orang tu, tonal lebih sekata, kurang berkedut, garis halus berkurangan, tumit kaki dah tak merekah, bibir nampak lebih lembab, bawah mata pun kurang lebam kurang tembap. Itu yang kita nak, kulit yang lebih cantik. Jadi jangan lupa minum Advance White dalam masa sama juga pengambilan Advance White ni dapat membantu melebatkan rambut anda, mengurangkan masalah keguguran, mencantikkan kuku, kulit dan juga saya percaya sebenarnya saya katakan tadi rambut yang lebih lebat dan sihat. Sebab tu pentingnya anda amalkan kolagen, minuman tambahan seperti Advance White ni yang mana saya kira rumusan terbaik, macam-macam herba dalam ni, vitamin C, blackcurrant, D5, rumusan antioksidan yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan dan kecantikan kulit anda secara menyeluruh. Dan seterusnya, kalau dalaman kita minum Advance White, untuk luaran jangan lupa dapatkan set Perfect White 4 dalam 1 anda lihat kat TV tadi. Set Perfect White ni sangat-sangat bagus sebab apa? Rumusan terbaik juga whitenol, alpha-arbutin, brightening yang mana penggunaan brightening ni sangat-sangat bagus dalam ni ada niacinamide dan juga kojic acid bersama dengan 1,000 kali ganda kojic acid lebih baik. Yang mana seawal penggunaan kotak pertama ni anda dapat lihat kalau anda yang ada masalah jeragat tebal tu, anda guna jeragat berkurangan, jerawat cepat kecut kulit berminyak dah tak ada. Dan saya percaya juga testimoni kami sangat gembira bila mereka gunakan Set Perfect White ini. Harganya RM72 sahaja. 4 dalam 1. Dalam ni ada Pearl Whitening Cleanser, Facial Treatment Essence, Magic Skin Day Cream dan juga Treatment and Whitening Night Cream. Yang mana Night Cream ni sangat-sangat efektif bertindak waktu malam ketika anda tidur, merawat masalah kulit, jerawat, jeragat, bintik hitam, pigmentasi, kulit berminyak. Kita kadang-kadang banyak whitehead, blackhead kan. Jadi anda guna saja Pearl Whitening Cleanser ni, membersih secara mendalam, mengurangkan minyak kat muka anda, insyaAllah seawal bilasan pertama anda dapat lihat kulit kita tu, kata orang tu, lebih bersih, kemudiannya kata orang tu pori lebih mengecut. Itu yang kita nak. Dan kemudiannya guna pula Facial Treatment Essence ni dapat membantu menghaluskan lagi pori Dan paling penting waktu siang jangan lupa guna Magic Skin Day Cream ni, memberi perlindungan ketika kata orang kita keluar rumah, melindungi daripada sinar UV. Saya percaya Magic Skin Day Cream ni formulasi yang terbaik juga sebab apa ianya mengandungi titanium dioxide dapat membantu memerangi radikal bebas. Punca utama kulit kita jadi gelap, kusam, berjeragat sebab apa? Tak guna sunblock. Jadi anda dapatkan Magic Skin Day Cream ni sesuai untuk lelaki dan wanita, tidak bercapuk, tak berminyak sesuai sebagai primer solidkan. Set Perfect White ni harga RM72 dan suka saya nak bagi tahu kepada penonton wanita hari ni yang mana set loose kita dah sold out. InsyaAllah dalam minggu depan kita akan pasarkan kembali. Tetapi anda boleh dapatkan dulu set percubaan set Perfect White ni harga RM72, sangat-sangat mampu milik. Dan paling penting, sangat efektif, tanpa bahan terlarang, tanpa hydroquinone, tanpa merkuri, berasaskan bahan-bahan semula jadi, tanpa bahan terlarang dan paling penting juga mendapat notifikasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia serta kita mempunyai kajian dan penyelidikan di makmal yang mana produk-produk ini selamat untuk anda gunakan tanpa kesan sampingan. Itu yang penting yang saya kira orang sekarang nak kulit cantik tanpa kata orang tu kesan sampingan. Jadi dapatkan Set Perfect White ini sangat-sangat membantu anda untuk kulit yang cantik. Dan seterusnya yang terakhir, untuk badan anda boleh dapatkan ini produk terbaru, Collagen Whitening Lotion, putih segera sebab apa bila anda sapu saja
kulit anda akan lebih cerah ya. Sekata kalau anda nak tengok ya, ini dia collagen whitening lotion ni. Harga RM30. Guna sedikit dah cukup ya. Saya kadang-kadang kalau kita drive, bawa kereta, kulit kita jadi gelap dan sebagainya, guna je dah nampak kesan serta-merta ya. Mana kulit anda akan cerah. Paling penting ya, wangi sangat, melembabkan kulit, mengurangkan rekahan, sapu kalau dekat tumit kaki merekah tu, 3 hari anda dah dapat lihat ya, kalau kaki yang merekah tu dah kurang merekah, dan kalau kulit kita kadang-kadang tu pecah-pecah kan, Hawa, guna je collagen treatment whitening lotion ni, harga RM30, anda dapat lihat perbezaannya. Dan ni saya dah sapu kat tangan saya, anda dapat lihat ya, yang sebelah sini lebih putih daripada sebelah sini. Nampak tak? Cerah dia sangat pantas. Harga collagen whitening lotion ni RM30 saja. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Biasal baru beli. Sebab apa? Biasal lah peneraju, perintis juga pencetus, produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Jadi untuk kata orang tu, kecantikan yang menyeluruh untuk kulit anda, jangan lupa minum advance white waktu pagi boleh ataupun waktu malam sebelum tidur. Untuk penjaga wajah, guna set perfect white harga RM72, advance white tadi RM40, dan juga collagen whitening lotion harga RM30 sahaja. Terima kasih Hawa. Terima kasih banyak-banyak Dato'. Istimewa boleh beli di Shopee, Lazada ataupun di jombai.my. Terima kasih Hawa. Terima kasih Dato' Azril. Untuk konsultasi secara percuma, hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik. 1-800-88-3990. Terima kasih Hawa. Jumpa lagi. Jumpa lagi Dato'. Itu dia Dato' Azrul Muhammad Razi dari V Asia atas perkongsian produk-produk daripada V Asia. Baiklah, selepas ini saya akan bergabung semula dengan Fiza Sabjahan. Kita rehat dulu seketika. Wanita hari ini. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Ayah. Ayah dengan mama tak? Ayah sebenarnya ada lain. Ayah. Mama sayang ayah tak? Itulah sebab tengok kan, sebab kalau kita lihat tentang ibu dan ayah ni pengorbanan mereka lah. Kadang-kadang mak kita ni walaupun dia sakit, tak sihat, tapi kalau untuk anak-anak ni semua dia nak buat. Teringin nak makan, dia masakkan. Dijagalah kan? Ya, betul tu. Dan kalau kita tengok video yang kedua tu pula, mak ayah ni bila dah berusia malu-malu sikit. Jadi anak-anak yang dah besar ni suka kacau-kacau, tanya dulu kenal macam manalah, mak dulu macam manalah. Jadi itu peranan anak-anak jugalah nak bagi mak ayah happy. Tapi itulah kita pernah kongsikan di Wanita Hari ini, bagaimana harusnya kita cipta kenangan dan memori itu, dan bagaimana kita untuk membahagikan dan menghargai orang-orang di sekeliling kita. Yang paling penting sekali sebenarnya bagaimana untuk kita sentiasa, kalau kita ni dulu ibu bapa kita ni daripada kecil, macam ada yang sanggup bertahan demi kita ni untuk kebahagiaan kita, ada yang berkorban jiwa dan raga untuk kita. Tetapi kalau kita dah dewasa ini, kita berkemampuan dan sebagainya, tak payahlah tunggu ada jadi ke hari ibu ke, hari-hari kalau kita mampu untuk bahagiakan mereka, kita berikanlah kebahagiaan dan hargai mereka, insya-Allah. Macam-macam cara, hanya dengan panggilan telefon pun boleh membahagiakan ibu ayah. Okey, dan esok kami akan kembali bersama dengan anda di Wanita Hari ini dengan topiknya iaitu majlis akikah. Kalau majlis akikah ni, tapi Hawa bukan akikah lah. Kenapa? Hawa majlis nikah. Wow. Saya tak sabar nak tunggu adik saya punya majlis. Tapi insyaAllah kita doakan. Esok akikah dulu. Kita akikah, kita skip apa? Kita skip. Ini mungkin sesuai untuk Uyaina. Okey, apa yang kita perlukan untuk majlis akikah dari segi perancangannya, buayan, berendoi Endoi. Menunya esok insyaAllah akan kami bawakan bersama dengan anda. Tepat jam 12.30 hari. Okey, dan untuk hari ini saya dan Fiza undur diri dulu. Kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Bye. Assalamualaikum. Budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watanya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita
aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga.